Selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi ke bengkel kami. Rakan-rakan dan guru-guru yang dikasihi sekalian, untuk pengetahuan semua, bengkel kita pada hari ini merupakan bengkel pemerkasaan teknologi digital dalam PDPR. Pada hari ini, kita akan dikongsikan dengan tajuk Kuasa Jamboard. Bengkel Zero to Hero ini merupakan anjuran unit TMK Sektor Pembelajaran JPN Negeri Kelantan dengan kerjasama Muafakat Guru Cemerlang Negeri Kelantan. Para hadirin sekalian, untuk tidak melengahkan masa, ayuh kita berkenalan dengan puan penceramah kita pada petang ini. Nama penceramah kita pada petang ini ialah Dr. Salbiah binti Muhammad Saleh. Beliau merupakan anak jati negeri Kelantan dan merupakan seorang guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan Islam di UTM Skudai. Kemudian beliau menyambung pengajian ijazah sarjana pengajian Islamnya di Universiti Malaya. Setelah itu mendapat tajaan beasiswa untuk menyambung pengajian ke peringkat kedoktoran dalam bidang pengukuran dan penilaian di UKM. Penceramah kita merupakan seorang fasilitator PDPR Pendidikan Islam PAK 21, tenaga pengajar ikhlas, panel perkongsian amalan terbaik e-didik dan anugerah-anugerah yang telah beliau perolehi ialah anugerah apresiasi inovasi pembelajaran peringkat negeri Kelantan, Teacher Creativity Award 21st Century Islamic Education Teacher Icon VIC 2021 dan banyak anugerah emas yang beliau peroleh dalam pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Untuk tidak melengahkan masa, dipersilakan Dr. Salbiah untuk membuat perkongsian dengan kita semua. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Puan Nur Rasmah binti Muhammad Saleh, kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Unit Teknologi Maklumat, rakan-rakan JU, rakan-rakan teknikal serta peserta bengkel teknologi digital dalam PDPR From Zero to Hero. Jadi selamat datang ke Kelantan, selamat datang ke Pasir Putih, selamat datang ke Bumi Tok Janggut. Walaupun kita berada jauh, saya berada di Pasir Putih Kelantan, namun alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersua muka secara maya untuk saling kita berkongsi ilmu tentang kuasa Jamboard. Okey. Jadi saya akan untuk sesi Jamboard ini saya akan terus kepada teknikal dan saya akan terus kepada praktikal. Jadi kita tak ada cerita tentang cara teori-teori ke apa, tak adalah. Jadi kita terus kepada cara untuk melaksanakan dan saya mengharapkan cikgu-cikgu yang ada bersama saya pada hari ini dapat menggunakan laptop ataupun komputer supaya lebih mudah sebab kita akan buat sesi hands on terus. Okey, jadi saya akan share screen. Okey, boleh nampak ke screen? Okey. Boleh nampak kan screen? Okey, dah.
Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada Jamboard. Okey, sekejap ya. Okey, kenapa kita nak menggunakan Jamboard? Okey, kita tahu sekarang kita ni dah berada di akhir fasa PDPR. Okey, apabila berada di akhir fasa PDPR, sebenarnya banyak dah ilmu kita dapat. Ilmu aplikasi, ilmu teknikal yang kita dapat untuk kita melaksanakan PDPR iaitu secara maya. Dan bila kita dah berada di akhir ni memang kita akan kembali ke sekolah tapi kita tak tahu sampai bila kita akan secara offline ataupun bersemuka sebab akan datang kita tak dapat nak ramal apa yang berlaku pada akan datang. Okey, namun tak kiralah PDPR ke ataupun PDPC secara bersemuka, ilmu-ilmu yang kita dapat ini sebenarnya kita boleh gunakan sama ada secara online ataupun secara offline. Okey, balik kepada pembelajaran yang kita ketahui. Apa bentuk pembelajaran yang terbaik untuk kita laksanakan dalam kelas kita. Okay, saya sebut sikit sebelum saya pergi kepada Jamboard, saya sebut secara umum definisi apabila sebut kepada PAK 21, kita jangan salah faham PAK 21 merupakan susunan meja, merupakan peta ITIN, itu bukan PAK 21 sebenarnya. Apabila menyebut pada PAK pembelajaran abad ke-21, ini adalah proses pembelajaran. Kita nak tengok bagaimana proses pembelajaran itu berpusatkan murid. Dia mesti student centered. Kita tak nak lagi teacher centered. Setiap pembelajaran yang kita buat, sebab kalau dulu guru merupakan pengajar, sekarang guru merupakan facilitator. Jadi pusatnya adalah pusat kepada murid, berteraskan apa? Berteraskan 4K dan 1N iaitu komunikasi. Kita nak communicate dengan murid. Kalau dalam kelas kita boleh panggil student, tapi dalam PDPR, dalam online macam ni agak susah, terutamanya murid ni dia malu untuk dibuka mic. Okey, kemudian kita nak buat aktiviti kolaboratif. Sekiranya kita tak ada aktiviti kolaboratif dalam kita punya PDPR atau PDPC, sekiranya kita dipantau, maka kita akan hilang markah kat situ. Kemudian kita akan wujud pemikiran kritis, kreativiti dan akhir sekali memang kita tak akan tinggal aplikasi nilai murni dan etika. Jadi keyword dia adalah 4K1N, komunikasi, kolaborasi, kritis, kreatif dan nilai. Okey, saya nak bawa cikgu-cikgu pada hari ini bagaimana kita nak merealisasikan PAK 21 dengan menggunakan satu aplikasi yang mudah iaitu Jamboard. Okey, sebenarnya Jamboard ini dia sangat mudah. Dia mesra pengguna. Nanti saya akan tunjuk. Okey, jadi fokus saya hari ini, kenapa saya mulakan dengan pembelajaran abad ke-21? Okey, kita tengok kat sini, kemudian kita perhatikan. Okey, ini adalah borang SKPMG2. Bagaimana sekiranya kita dinilai sama ada oleh pentadbir atau nazir, maka di sinilah peranan kita iaitu guru sebagai pengawal. Okey, saya nak tekankan dekat sini item 4.2.1.3 ni, memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. Sekiranya kita buat Google Meet biasa, susah nak buat penyertaan aktif murid. Okey, kita perhatikan bagaimana kita nak dapat full score bagi mengawal komunikasi murid, mengawasi pelakuan murid. Menyusun atur ni kalau PDPR dia tak buatlah yang ni, dia tak uji. Okey, sekarang kita fokus pada guru sebagai pendorong kat sini merangsang murid berkomunikasi. Yang ni adalah masalah yang kebanyakan kita guru hadapi. Yang sampai ada komik buat kan, kalau kita buat kelas biasa, kita sibuk suruh kita bising, cikgu akan bising suruh murid ni berhenti bercakap. Tapi dalam kelas PDPR kita terpaksa marah kepada student supaya dia bercakap. Kerana apa? Kita susah untuk merangsang murid berkomunikasi dalam PDPR. Terutama kalau kita buat macam ni lah. Kalau saya tanya cikgu sekarang pun, kalau saya tanya nama, mungkin ada 70 orang. Yang jawab, yang berjaya jawab buka mic tu mungkin 2 orang atau 3 orang. Nak buka mic serentak 70 orang memang agak susah. Tapi bagaimana kita nak pastikan murid kita tu berkomunikasi, semua murid tu dia dapat berkomunikasi. Merangsang murid berkolaboratif. Nak guna apa? Apa apps kita nak guna untuk murid berkolaboratif? Contoh kalau kita guna Google Form. Google Form adalah untuk pentaksiran dia sangat bagus. Buat soalan, buat pentaksiran untuk buat ujian terus dapat markah. Tapi adakah PDPR pembelajaran kita tu berjaya mewujudkan unsur komunikasi dalam Google Form ataupun dalam quizzes? Adakah berjaya kita mewujudkan unsur kolaboratif?
Okey, jadi tak bermaksud untuk kita nak condemn mana-mana apps. Setiap apps dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Cuma saya nak cikgu-cikgu hari ini untuk dapat gambaran awal tentang Jamboard. Jamboard ini sesuai untuk kalau cikgu dipantau, sesuai untuk buat kelas PDPR, dia panggil digital classroom. Ini adalah futuristic. Future classroom yang mana kalau dulu kita guna whiteboard biasa, sekarang macam mana nak guna whiteboard digital? Bagaimana dengan whiteboard digital itu murid dapat komunikasi, dapat collab, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Guru. Macam mana cikgu ni nak bagi soalan yang kritis? Okey, saya akan tunjukkan bagaimana dia guna Jamboard, mengajukan soalan, mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kita bagi satu situasi kat student, jadi student boleh menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid pemimpin. Bagaimana dengan apps Jamboard ni, kita bagi peluang untuk murid tu dia menjadi ketua. Dia memimpin kumpulan dia. Menggalakkan murid mengemukakan soalan dan akhir sekali menggalakkan murid memperoleh pengetahuan secara kendiri. Okey, jadi ini adalah salah satu apps yang kita boleh belajar yang terdapat dalam Google. Sebenarnya banyak lagi. Jadi hari ini kita fokus kepada Jamboard. Okey, ini bagaimana pula murid. Sekarang dengan menggunakan Jamboard, saya akan terus tunjuk. Maksudnya ini adalah rubrik. Okey, ini adalah pentadbir nak tengok, Nazir nak tengok yang ni. Tapi bagaimana kita nak pastikan dengan guna Jamboard ini, kita dapat menjayakan semuanya. Okey, murid dapat memberi respon isi pembelajaran, murid dapat komunikasi, murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran kolaboratif. Tadi yang saya sebut tadi guru mendorong, guru bertanya. Sekarang murid pula. Murid memberi respon, murid mengemukakan soalan, murid mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan dia, isu lokal atau global, akhir sekali akan membuat keputusan. Menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. Jadi hari ini untuk fasa kedua, saya akan terus demo dengan student saya bagaimana lepas kita buat Jamboard tu, kita akan belajar technical Jamboard, kita buat hands on, lepas tu kita akan tengok bagaimana murid ni dia akan dapat pergi kepada item ini. Supaya item ini kita dapat score full mark. Dia sebenarnya bukannya isu kita nak dapat full mark ke, nak dapat markah banyak. Isunya ini adalah guideline. Pembelajaran yang berjaya itu bagaimana rupanya. Jadi untuk tahu bagaimana rupanya, kita kena tilik lah. Adakah PDPC, PDPR kita ni merangkumi item yang ditentukan. Alright. Terus kepada Jamboard. Apa itu Jamboard? Dia adalah salah satu aplikasi Google. Jamboard ni daripada Google. Jadi apabila sebut Google, cikgu kena ada akaun Google. Semua kita ada kan? Gmail lah, Google tu Gmail. Yang berfungsi sebagai papan putih digital. Dia adalah digital whiteboard. Kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi digital blueboard, ataupun digital blackboard. Terpulang pada warna yang kita nak tulis nanti. Mempunyai ciri kreatif, interaktif. Okey, dia ada unsur kreatif. Dan juga kita boleh interaksi dengan student ataupun dengan sesiapa dan juga ada unsur kolaboratif. Tetapi apps itu hanya sekadar apps. Sekiranya kita tak berjaya menjadikan arahan dalam apps itu sebagaimana yang kita nak. Jadi supaya ada unsur kreatif, interaktif dan collab ni bergantung kepada guru lah bagaimana kita nak design kita punya Jamboard itu. Papan putih ini boleh digunakan dalam pembelajaran secara dalam talian. Okey. Jadi adakah apabila kita bersemuka nanti kita dah tak boleh guna? Masih boleh gunakan sekiranya cikgu ada boleh bawa student ke makmal komputer. Masih boleh gunakan untuk melakukan komunikasi dua hala. Okey, jadi anggapkan dia adalah skrin putih, cikgu menulis, murid menulis, cikgu bercakap, murid bercakap. Dan cikgu boleh lepaskan papan putih itu kepada murid untuk buat aktiviti kolaboratif. Itulah gambaran kasarnya tentang Jamboard. Okey, ini adalah salah satu contoh yang saya laksanakan. Okey, beginilah bentuknya. Dia sangat simple, sangat mudah dan dia panggil ni dia seolah dia panggil big data. Apa maksud big data cikgu? Contoh saya bagi contoh. Kalau kita guna Waze, orang yang bina Waze dia cuma membina aplikasi sahaja. Tapi yang memasukkan data location itu adalah kita. Kita akan bagi konten, kita akan bagi data kepada apps builder tu.
Jadi begitu juga Jamboard, kita sebagai guru seolah-olah kita yang cipta, kita cipta board kita sendiri, board yang kosong tapi siapa yang masukkan data? Yang masukkan data ini adalah student. Maka di sinilah wujudnya unsur komunikasi dan kolaborasi. Okey. Okey, apa aktiviti yang kita boleh gunakan Jamboard? Macam-macam aktiviti, saya highlightkan beberapa saja. Parking lot, peta iting, boleh buat peta iting, boleh buat aktiviti kumpulan, boleh buat refleksi kelas, boleh brainstorming. Kita tanya student jawab dekat board tu, dan juga student boleh gunakan Jamboard untuk buat pembentangan ataupun kita cikgu nak guna Jamboard untuk pembentangan. Alright. Okey, ini adalah yang saya guna sebelum ni. Saya tunjuk contoh ada video. Sorry. Begitulah pergerakan Jamboard nanti. Dia akan bergerak, dia akan buat. Inilah ada unsur komunikasi kita dengan student dan student dia akan buat kolaborasi. Kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Okey. Sekarang kita belajar Jamboard lah. Kita terus kepada Jamboard. Okey, jadi saya harap cikgu-cikgu ada bersama saya. Saya tengok kita dah 150 orang. Okey, sebaiknya kalau cikgu boleh terus kita klik sama-sama cikgu. Kalau kita boleh klik sama-sama dia lagi berkesanlah pembelajaran bengkel kita pada hari ini. Dan saya bukan nak mengajar, kita sama-sama berkongsi. Saya tahu dekat sini pun ramai pakar, segan juga saya ni. Okey. Kita mula daripada kosong. Saya kosong, cikgu pun kosong. Jadi okey, bagaimana kita nak menggunakan Jamboard? Okey, yang pertama kita kena faham Jamboard ini adalah aplikasi Google. Okey, bila aplikasi Google kita nak masuk melalui jalan mana? Mestilah jalan Google. Okey, so kita ada Gmail, kita juga ada account education kita. Okey. Jadi memandangkan kita semua cikgu, saya sarankan kita masuk guna aplikasi Delima. Cikgu boleh klik di line aplikasi Delima. Okey, dekat sini. Saya harap cikgu-cikgu ada bersama saya. Okey. Dan kita terus kepada portal Delima KPM. Okey, pergi kepada portal Delima KPM. Okey, bila pergi kepada, okey, ada raise hand ke? Okey, sepanjang saya buat bengkel ni boleh terus tanya. Boleh raise hand, boleh buka mic. Boleh interrupt, tak ada masalah. Kalau tak, kita akan tertinggal. Kalau ada soalan, boleh interrupt terus ya. Okey. Kemudian, okey, kita dah pergi kepada akaun Delima, pergi kepada portal Delima, log masuk. Okey, bila kita pergi portal Delima, mesti log masuk guna akaun Delima kita lah, G tau. Okey, masuk. Okey, ada murid, guru sekolah, klik guru. Kita adalah guru. Macam saya tadi sebab saya dah masuk password semua. Jadi kalau cikgu belum masuk password, kena masukkan. Okey, dan akaun Delima ni, kalau kita masuk portal Delima, dia ada banyak security dia. Dia akan suruh kita masuk 2 kali. Tadi masuk guna akaun Delima, lagi sekali akaun Delima. Jangan cikgu pergi ambil akaun peribadi cikgu. Okey, kat situ. Okey, sampai kat situ dapat ke tak? Cuba respon sikit. Ke kita nak belajar je ni, tak nak hands on Okey. Jadi, alright, sekarang kita nak pergi kat mana? Okey, kita nak pergi kepada pembelajaran digital. Okey, bila pergi kepada pembelajaran digital, betul ke ni? Sekejap. Kita akan pergi kepada, aplikasi. Okey, tadi dah masuk portal Delima, dah masuk guru, pergi kepada apps, aplikasi. Okey, dalam aplikasi, cikgu perhatikan atas belah kanan. Ataupun dekat sini. Dia ada 3 jenis apps. Apps yang pertama adalah aplikasi dari KPM. Apps yang kedua daripada Google. Apps yang ketiga daripada Microsoft. Okey. Dan, okey, ni adalah aplikasi lain. Okey, sekarang kita tengok kita nak pergi aplikasi Google. Cikgu boleh klik dekat sini ataupun klik dekat aplikasi atas, klik Google. Mana-mana pun boleh. Okey. Saya harap line saya okey. Okey, jadi bila pergi dekat apps Google, inilah education application for teachers. Special for teachers sebab
Ada sebahagian apps ini perlu dibayar. Jadi apabila KPM dia kerjasama dengan Google, kita dapat semua ini secara percuma sahaja. Jadi kita ambil mana logo Jamboard, cikgu anggapkan ini adalah J. Warna kuning ni ini adalah J. Okey, so kita akan klik Jamboard. Alright, inilah paparan Jamboard. Cikgu-cikgu, inilah paparan Jamboard. Okey. Okey, sekarang saya harap semua dah boleh login bersama-sama. Kalau ada soalan mungkin boleh tolong bacakan ataupun kalau nak tanya pun boleh tanya. Kalau saya laju terus interrupt, tak ada masalah. Okey, sebelum tu saya nak maklum dekat cikgu, Jamboard adalah satu apps yang sangat mesra pengguna. Dia tak complicated. Okey, bila kita dah berada di paparan ini, cikgu ingat tak kita ada lagi satu paparan, kalau kita klik dekat sini, saya ambil contoh drive Google Drive. Ni paparan Google Drive kita. Ni adalah Google Drive. Dalam Google Drive, dia tak ada logo tambah. Okey, saya pangkas Google Drive. Sekarang kita dekat Google Jamboard. Dia hampir sama tetapi file dekat sini adalah file Jamboard sahaja. Dan dia ada tambah kat sini. Okey, tengok bawah kanan. Dekat bawah kanan ada tambah klik New Jam. Apa maksud New Jam? Kita seolah-olah kita nak buat satu whiteboard baru. New Jam. Okey, cikgu klik New Jam. Okey, inilah paparan Jamboard kita. Saya akan perkenalkan satu persatu dia punya function dia kat sini. Okey. Sebelum tu, boleh ke tak cikgu? Kita dah nak start, nak laju dah masuk gear 2, gear 3 dah ni. Okey. Okey. Jadi yang baru masuk, kita sekarang kita belajar Jamboard. Cikgu boleh masuk Jamboard guna aplikasi Delima ataupun direct guna Google pun boleh. Type je Google Jamboard. So ada tempat login. Jadi di sinilah paparan kita. Okey, yang pertama. Okey. Saya suka buat tajuk dulu. Okey, mana nak buat tajuk? Kiri atas. Klik je. Okey, kita buat hari ni bengkel pemerkasaan. Jamboard. Okey, bagilah tajuk apa-apa. Contoh kalau cikgu ajar tajuk sifat 6, typelah sifat 6. Kalau belajar tajuk rukun Islam, buatlah rukun Islam. Ataupun kita buat terus tajuk konten lah kan, senang. Okay, contoh tajuk hari ni kita nak buat, board kita ialah COVID-19. Okey. Kita buat COVID-19. Okey, yang pertama, ini adalah tajuk. Dia dah pergi kepada tajuk. Cikgu tengok dekat sini, ni adalah satu persatu. Apa maksud ni? Ni adalah helaian board kita. Dekat board Jamboard, kita boleh buat banyak helaian. Boleh buat 2, boleh buat 3, boleh buat banyak. Dan apa yang menariknya, beza Jamboard dengan whiteboard dalam Google Meet, dalam whiteboard Google Meet, sekiranya cikgu tak play next to board lain, pelajar tak boleh conteng. Tapi dekat sini pelajar boleh conteng on the spot ikut berapa banyak board yang kita ada. Okey, jadi contoh kalau kita nak tambah board kita, kita klik je. Jadi 2/2. Tambah lagi 3/3. Kita nak pergi dekat board depan, klik je kat sini, kita dekat board 1/3. Inilah papan putih kita. Jadi kita tak payah nak padam macam dekat kelas tu. Okey, jadi kita dah faham ada 2 kan? Pertama tajuk, yang kedua boleh tambah board. Okey, yang ketiga cikgu boleh buat background. Okey, untuk background ada set saja background. Ini adalah background dot. Boleh. Nak buat garis 2 boleh. Kalau cikgu maths nak guna macam ni boleh. Ini adalah yang basic. Cikgu boleh pilih ni nak warna. Okey, yang ni saya kata dia boleh bertukar menjadi blackboard ke, blue board ke, ataupun kotak-kotak board ke. Nak tambah, nak letak gambar pun boleh. Okey, gambar saya takkan ajar lagi lah. Okey, tapi cikgu boleh explore sendiri. Okey, sebagai contoh untuk background saya nak ambil yang dot-dot je dulu. Okey, buat je dot-dot. Okey, ini adalah background. Okey, bila background kat sini kita dah tahu ada 3 function. Sekarang function yang keempat. Okey, Jamboard dia sangat mesra pengguna, mudah sahaja. Yang cuma memasukkan data adalah student. Okey, sekarang kita pergi kepada ini. Ini ialah pen. Okey, atas sekali belah kiri cikgu tengok kita ada pen. Okey, pen kita ada tekan anak panah. Kita ada 4 jenis pen. 1 pen, yang kedua marker. Pen dia lebih nipis. Okey, kita test. Ini adalah pen. Okey, yang kedua marker. Okay, kita buat warna lain untuk marker.
Ini adalah marker, dia agak tebal. Okey, yang ketiga ini adalah highlighter. Highlighter ni dia transparent, agak transparent. So, kita boleh highlight. Okey, contoh kita nak highlight marker kita atas ni. So, garisan kuning tu masih boleh dilihat. Boleh nampak kan? Okey, dan kalau kita tersilap, kita boleh undo saja sama macam Word ataupun Microsoft yang lain. Okey, ini adalah marker. Yang terakhir ialah brush. Okey, brush biasanya cikgu yang buat lukisan ke apa, boleh guna brush. Okey, ini adalah brush. Brush pun dia dalam bentuk lebih transparent berbanding highlighter. Okey, contoh brush. Tu brush. Okey, dan boleh tak kita nak ubah dia punya transparansi, nak ubah warna? Transparansi tak boleh ubah, warna dia cuma bagi dekat kita warna basic. Inilah kelebihan Jamboard. Jadi cikgu jangan expect bila kita guna Jamboard kita nak buat satu board yang sangat cantik. Kalau nak cantik, go to Adobe, go to Canva, go to PowerPoint yang lebih canggih. Tapi Jamboard adalah satu board yang sangat simple. Cikgu nak mengajar, 10 minit cikgu nak mengajar, cikgu nak sediakan slide yang sangat simple. Dah boleh gunakan Jamboard. Sebab tu dia tak bagi pilihan warna banyak, nak elak kita rambang mata. Kalau kita rambang mata mulalah lagi nak pilih warna jadi kita confuse dan mengambil masa yang panjang. Jadi konsep Jamboard dia cuma ada warna asas, warna basic. Okey. Okey, itu adalah satu. Yang kedua, kita pergi kepada erase. Ini adalah pemadam. Pemadam pun dia cuma ada satu saiz saja. Cikgu tak boleh nak besarkan pemadam. Dia cuma satu je. Padam je lah. Tarik je. Gerak je. Padam. Padam je. Dan Jamboard ni boleh guna sama handphone ataupun guna laptop. Alright. Okey, ini apa? Ini untuk kita gerakkan. Kejap. Kejap lagi. Nanti kita akan nampak kegunaan tu. Okey, yang ni apa? Yang ni adalah alat senjata penting untuk kita komunikasi dengan student iaitu sticky notes. Okey, sticky notes ni adalah konsep Jamboard. Dia selesa dengan sticky notes dan juga teks. Okey. Untuk sticky notes, macam saya sebut, dia cuma ada 5 warna basic. Okey, COVID-19. Okey. Kita bagi contoh, kita type je lah fasa 1. Dia terus akan keluar. Dan kita tak akan keluar lagi daripada sini, dia akan stay dekat sini. Kita just tukar color. Fasa 2. Sorry. Type saja fasa 2. Save. Bila save, automatik dia pergi dekat belakang. Tukar warna biru, klik lagi fasa 3. Save. Klik lagi, tukar warna pink, type fasa 4. Okey. Type lagi. Type je lah bebas. Contoh. Alright, cancel. Okey, bila kita nak keluarkan benda ni, kita cancel. Adakah kita cancel benda ni belakang hilang? Yang belakang tak akan hilang, yang hilang cuma kotak arahan saja. Okey, sebelum tu saya padam yang ni dulu. Okey, kita padam. Okey, contoh tengok saya padam pen, dia tak akan padam sticky notes. Dia sticky notes tu adalah notes lah. Dia bukan boleh padam-padam macam tu je. Untuk padam ni padam pensel-pensel tu je. Pen ataupun pensel. Okey, sekarang cikgu nampak kan bagaimana nak gunakan sticky note. Okey, tadi saya pegang eraser. Saya pegang erase. Sekarang saya tak boleh nak gerakkan sticky notes. Apa saya nak buat? Kita perlu tekan arrow ni untuk select. Barulah boleh gerakkan ni. Nampak tak? Apa fungsi yang anak panah tu? Kalau tadi kita tak boleh nak gerakkan. Okey. Baru kita boleh gerakkan. Okey, sekarang tersilaplah tulis. Okey, contoh yang ni. Tersilaplah kenapa banyak sangat S ni. Okey, klik sekali kat sini, klik butang 3. 3 butang, ada 4 jenis arahan. Arahan yang pertama ialah edit. Apa maksud edit? Edit balik tulisan yang ada dalam tu. Edit, okey, klik dulu, butang 3, edit, buang S. Jarak. Contoh, save. So, dia akan hilang. Okey, lagi apa function dia? Ada lagi kita nak duplicate, nak buat banyak. Duplicate sahaja. Okey. Lagi, dah terlebih duplicate, boleh delete. Klik lagi, boleh delete. Yang akhir sekali kita ada order.
Order ni sekiranya ada bertindan, gambar dan sticky notes, kita boleh letak sama ada dia berada di hadapan atau di belakang. Okey, sekejap saya nak tengok chatting dulu. Okey, mungkin kalau kata okey, apa-apa boleh, ada AJK, saya rasa akan ada AJK yang akan in charge soalan ke apa. Tapi kalau rasa cikgu nak interrupt, saya tak ada masalah. Alright, kita dah pandai berapa dah cikgu? Kita dah pandai buat tajuk, saya ulang lagi sekali, kita pandai buat tajuk, kita dah pandai tambah board, kita dah pandai set background, kita dah tahu function brush, dah tahu function eraser, dah tahu function anak panah untuk gerakkan, dan kita dah tahu function sticky notes. Okey. Sticky note ini saya nak lebih besar. Boleh. Boleh besarkan. Klik saja sekali. Boleh besarkan. Okey. Nak letak kat sini. Okey, contoh. Kita letak kat sini. Kemudian dia bertindan. Bila dia bertindan, apa kita nak buat? Kita klik saja butang 3. Order. Send. Back. Okey. Sekarang kita tengok. Apa beza send back dan send backward? Okey. Bring forward, dia belum lagi ke depan sangat, dia baru lepas satu layer. Kalau kita bring to front, dia terus berada di hadapan. Itu function dia order. Order tu dia nak duduk depan ke, dia nak duduk belakang dan sebagainya. Cikgu pun boleh je nak gerak-gerakkan ini. Okey. Contoh. Okey. Kita pun letak. Okey, kita letak macam tu lah. Kita pun buat. Okey, delete yang tu. Sebab nampak tak ada kaitan. Okey. Jadi sebab tu ada setengah apa fungsi titik-titik ni, kadang titik-titik macam ni dia boleh jadi grid lah cikgu. Kalau kita ada grid, kita akan ke atas ke bawah. Jadi cikgu boleh guna ni sebagai grid untuk check. Okey. Supaya susunan tu betul. Tak nak betul pun tak apa, tak ada masalah nak buat sengit-sengit. Budak-budak kan dia suka sengit-sengit, fancy-fancy macam tu tak ada masalah. Alright, seterusnya. Kita dah pandai sticky notes. Sekarang kita akan pergi lagi kepada gambar, add image. Okey, untuk add image, klik saja add image. Ada 6 pilihan kita nak masukkan image daripada mana. Yang pertama adalah upload. Apa maksud upload? Kita ambil gambar daripada kita punya laptop. Kalau cikgu guna handphone, upload adalah gambar daripada handphone cikgu. Okey, so kita ambil sebagai contoh. Okey, ni adalah daripada file saya. Okey, saya ulang lagi, upload, browse. Klik je lah, tengok dia pergi kepada desktop. Dia pergilah mana-mana cikgu simpan kat dokumen ke, cari je. Okey, contoh saya ambil dekat desktop, klik saja dia pun akan masuk. Okey, dia masuk. Okey, dia duduk kat sini. Okey, ini adalah upload gambar. Nampak tak? Okey. Saya ni tak best lah letak dekat, kenapa bertindan ni? Okey, kita nak letak gambar ni dekat whiteboard kedua. Okey, apa cikgu nak buat? Paling mudah saya ajar, klik saja Ctrl X. Function dia sama macam kita punya Word, Microsoft tu. Ctrl X. Function Ctrl X adalah cut. Okey. Pergi kepada slide kedua, Ctrl V. Dia pun paste. Okey. Saya ulang Ctrl X. Ctrl tu jangan lepas. Butang Ctrl jangan lepas, tekan serentak Ctrl X. Siapa guna MacBook dia command, dia pakai command. Kalau guna laptop biasa ataupun komputer, dia control. Command Ctrl X cut, Ctrl V paste. Nak paste lagi sekali, Ctrl V. Boleh. Okey, nampak tak? Alright. Okey, tak lupa tiba-tiba sekarang kita ingat shortcut. Lepas tu lupa. Okey, kalau lupa nak buat macam mana? Okey, klik saja gambar. Klik duplicate. Duplicate dia akan duplicate ni bermaksud copy lah. Tapi duplicate ni dia tak payah copy paste. Duplicate dia terus lahir kembar dia terus. Dah ada twin terus. Dia tak payah nak potong tampal. Itu kelebihan duplicate. Okey. Satu gambar Okey, yang kedua. Gambar ambil daripada URL. Okey, by URL kita boleh paste URL of image. Okey, contoh.
Okay, kita ambil image Google. Gambar dia berat sikit. Saya harap line rumah saya ni okey hari ni. Okey, ambil Google Image. Okey. Okey, ni Google Image kan. Okey, jadi kita type sahaja. Ni contoh saya ambil ni. Poster mewarna COVID-19. Okey, ni yang hari tu saya cari. Okey, kita klik sahaja. Kita visit. Tengok dia keluar tak? Yang ni maksudnya URL tu kita ambil ke atas. Bila kita open, kita ambil URL dia ke atas. Kita tengok jadi ke tak. Okey, ambil URL ni, copy klik ke atas, copy. Control C. Control C, pergi dekat ni, Control V. Cannot find. Tapi saya tak galakkanlah guna URL ni. Dia leceh. Sebab URL ni kalau cikgu memang ada gambar yang dah ada URL. So kita tak payah guna URL. Okey, sekarang kamera. Okey, kamera, contoh saya sekarang lah. Okey, kamera, apa maksud kamera? Kalau laptop atau handphone cikgu ada kamera, dia akan terus zoom kita bila kita nak ambil kamera. Okey, contoh kat sini lah. Okey, kita pun senyum. Kita buat macam tu. Okey, senyum, kita pun boleh capture terus. Ataupun kita boleh panggil student kita ambil on the spot, masukkan gambar. Alright. Okey, dah masuk. Cantik. Cancel. Sorry. Okey, lagi sekali. Okey, senyum. Okey. So kita masuk. Tadi kan ada gambar yang tak cantik, yang tak ready. Boleh pilih. Pilih yang ready. Okey, contoh lagi sekali ambil gambar yang pejam mata. Tak cantik. Tak nak yang pejam mata. Nak ambil yang cantik. Insert yang cantik. Okey. Dah masuk. Automatic. Tapi cikgu punya handphone kena ada kamera lah. Okey, itu gambar. Itu daripada kamera. Okey, sekarang kita nampak paparan ni dah penuh. Kita pergi slide ketiga. Okey, kita sambung lagi ambil gambar. Google Image Search. Okey, dekat sini. Tadi saya buka Google Image tu kan. Yang tu lambat. Sebenarnya dia boleh direct dekat sini Google Image Search. Okey, kita ambil gambar kuman pula. COVID-19. Ambil gambar kuman sebab kita nak ajar topik COVID-19. Banyak. Gambar ni ada kat mana? Gambar ni sebenarnya dia dalam Google Image. Klik je. Kemudian tekan button insert. Okey. Okey, nampak? Dah boleh. Kita pergi slide keempat. Masuk lagi gambar. Kalau saya laju bagi tahu Google Drive. Okey, Google Drive ni, okey, cikgu kena faham. Sekarang dia masuk melalui akaun Gmail kita. So dalam Gmail kita dia terus link. Yang best menarik Jamboardnya, dia akan link dengan Google Drive kita dan Google Photos kita. Apa beza Google Drive dan Google Photos? Google Drive dia masukkan semua file dokumen termasuk gambar yang kita masukkan lah, yang kita upload. Tapi kalau dalam Google Photos dia cuma ada fotos kita. Tapi dia link dengan akaun mana? Tengok cikgu buka Jamboard tadi akaun mana. Kalau guna akaun MOE, so Google Drive MOE. Dia akan link dengan Google Drive MOE. Jangan cikgu masuk Jamboard guna MOE, tiba-tiba cari gambar ni save dalam Google Photos tapi tak ada. Mungkin cikgu kena tukar akaun lah. Alright. Tengok Google Drive. Kita tengok apa gambar ada dalam Google Drive saya. Ini ada gambar kan? Okey. Okey, ini adalah Google Drive. Okey, ini contoh Ecosity. Klik je. Ini gambar dalam saya punya Google Drive. Kalau cikgu punya Google Drive, cikgu ada gambar sendiri. So, carilah. Okey, klik je gambar. Bila dia aktif, tengok dia aktif. Klik kat sini, dia akan blue kat sini. Dia akan ada satu frame. Selagi tak keluar frame, contoh tak keluar frame, dia tak akan ada insert. Nampak tak? Bila klik, dia akan ada insert. Tiba-tiba cikgu kata, klik kenapa ni tak keluar insert ni? Cari tak keluar insert, tak keluar insert. Sebenarnya tak ada gambar aktif yang dipilih. Cikgu kena pastikan cikgu pilih klik tu betul-betul. Biar ada gambar aktif yang dipilih. Ini projek Smart City yang saya buat 2018. Alright. Saya Nazah. Tapi masuk macam-macam. Smart City masuk, STEM masuk. Okay. Yang masuk tu student lah. Student buat, bukan saya.
Okey, ini contoh bangunan yang kita buat. Gambar ni ambil kat mana? Gambar ni ambil dalam Google Drive. Alright. So next. Ajar lagi satu gambar. Kita baru cerita gambar ni cikgu. Nak ambil dalam Google Photos. Apa maksud Google Photos? Okey, yang ni saya nak cadangkan dekat cikgu. Bila cikgu ada handphone cikgu berat, cikgu upload semua gambar cikgu dalam Google Photos. Guna wifi lah, senang. So semua gambar ada kat sini. Jadi inilah dalam Google Photos saya, gambar dalam kamera saya upload dalam Google Photos. Inilah sebahagiannya. Okey, ambil gambar dengan Kak Zu lah. Harap Kak Zu ada hari ni. Ada tu Kak Zu. Okey, ni okey. Saya, Kak Zu, HM saya pengetua dan kakak saya moderator tadi. Cikgu Nur Asma. Okey, gambar ni ada kat mana? Dia ada tak dalam Google Image? Dia tak ada. Dia ada tak dalam Google Drive? Tak ada sebab saya tak save dalam Google Drive. Tapi dia ada kat mana? Dia ada dalam Google Photos. Okey, sekarang cikgu dah faham kat situ. Kita pergi kepada next slide. Okey, kita nak pergi arahan seterusnya, nak masukkan basic gambar. Yang ni yang ada dalam yang kita belajar, yang ada Squid Game tu kan. Orang semua duk cerita Squid Game ni tak elok lah, negatif lah, cerita negatif. Betul lah tu ada negatif, tapi sebenarnya kalau kita cikgu, kita dah tak pelik dah dengan Squid Game tu. Kita dah lama dah bermain-main dengan bentuk-bentuk ini, terutama cikgu Maths. Dan saya pendidikan Islam pun saya suka guna-guna bentuk ni untuk student. Okey, sekarang sama juga bentuk yang basic. Cikgu jangan cari bentuk yang pelik-pelik lah. Cikgu nak cari bentuk pelik, cikgu pergi kepada apps lain. Ini adalah basic. Tapi kalau cikgu kreatif dengan menggunakan bentuk ini, kita boleh menghasilkan pelbagai bentuk yang sangat kreatif lah. Okey, jadi kita nak buat circle, klik je, dia aktif circle tu, dia akan keluar tambah. Dekat sini keluar tambah, tarik jangan lepas. Nak buat bentuk sengit, jangan lepas. Ni saya tak lepas nak buat bulat, nak buat lonjong macam tu, nak buat lepeh. Tapi basicnya adalah bulat. Nak buat betul bulat. Okey, terpulang. Okey, bila cikgu dah puas hati dengan bentuk, lepaskan. Okey, bila dah jadi bentuk, okey, apa lagi nak buat? Boleh tukar color. Biru. Yang ni border color. Tak cantik nak merah. Saya nak biru juga. Okey. Okey. Kemudian bentuk ni juga cikgu boleh copy. Klik Command C. Copy. Klik dekat luar, command, kalau cikgu laptop, Control V. So, bentuk yang sama, kita tak nak buat berulang kali, kita boleh kecilkan sikit. Okey, yang ni bergantung kepada kreativiti cikgu dah. Okey, lagi sekali, Control V, paste lagi sekali, buatlah. Yang ni saya kata dia tak ada canggih, tapi terpulang pada kreativiti cikgu. Paste lagi sekali, buat lagi satu yang paling kecil. Okey, dan seterusnya. Boleh tukar-tukar warna yang mana kita nak tukar. So boleh adjust sendiri. Okey, ni adalah bentuk bulat. Okey, dan bentuk lain pun sama. Bentuk 4 segi. Okey. Nak buat bentuk apa? Terpulang kepada cikgu. Okey, nak bentuk 3 segi. Okey, lepas ni kalau cikgu Maths ke apa, dia buat sekejap je. Dia masuk-masukkan ni, dia suruh budak ukur. Ambil pembaris, ukur. Ataupun nak buat, kalau saya pai, saya suka buat macam arkitek. Dia jadi arkitek, student, dia boleh susun. Okey. Ni saya gunalah, saya tunjuk semua bentuk. Saya tunjuk dulu semua bentuk. Okey, klik bentuk. Klik, kemudian bila keluar anak panah, tarik saja, jangan lepas sehingga kita dapat bentuk yang kita nak. Kalau kita lepas awal boleh baiki juga tapi lambat lah. Betul, contoh okey, nak bentuk macam tu, lepas. Okey, bila lepas dia dah jadi cantik lah. Dan seterusnya ambil diamond. Okey. Okey, lepas nak tukar warna diamond, klik saja diamond. Klik saja diamond, tukar. Alright. Klik saja 4 segi, tukar. Nak tukar yang mana, boleh tukar ikut suka kita. Ni kan kita punya. Kita lah. Kita yang design. Nak buat putih, boleh. Nak buat border hitam, boleh. Dan seterusnya. Okey, untuk basic, cikgu nampak ke tak? Boleh ke tak? Okey ke tak tu? Ke tidur dah?
Boleh. Okey, terima kasih yang bagi respon. Okey. Alright. Saya harap saya tak laju sangatlah. Okey, sekarang kita dah tahu bentuk. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tulisan. Okey, tulisan T. Biasa je. Okey, klik saja T. T, klik kat sini. Dia akan keluar. Tadi dia keluar tambahkan. Sekarang dia keluar macam panjang ni. Tengok yang bentuk saya gerak ni. Ini adalah simbol untuk memasukkan tulisan. Klik. Okey, nak masuk apa? COVID-19, apa vaksin? Contohlah Pfizer. Nak buat huruf besar, huruf kecil, ulanglah cikgu adjust sendiri. Pfizer. Contoh kita klik kat luar, okay, tak cantik, dia tak center. Center ataupun tak, boleh tukar kat sini. Align, boleh buat center, buat ke kanan boleh, nak buat ke kiri boleh, nak tukar warna, boleh. Tukar warna merah, boleh. Bentuk tulisan, style, nak besar, okey, dia tak ada size. Okey, dalam Jamboard dia tak ada size. Dia dah ada setting automatic. Yang tu saya katakan dia simple dah. Klik je, nak size macam mana. Okey, masuk je lah. Okey, kemudian nak masuk teks lain. Type je Sinovac. Contoh, nak tukar warna kuning. Okey, tak cantik, tak terang. Nak tukar warna hijau. Okey, bolehlah hijau. Nak biar dia center, klik saja center, kemudian gerakkan sahaja. Tak nak duduk dalam bentuk ni, nak letak dalam bentuk ni boleh, nak letak jadi tajuk boleh dan sebagainya. Alright. Okey, cikgu kena faham, bila cikgu masukkan bentuk, bentuk dulu ada kat belakang. Kemudian cikgu masukkan tulisan. Tulisan akan berada di atas bentuk yang kita buat tadi. Contoh, saya buat cluster. Sensitif cluster. Apa Pfizer, Sinovac, lagi apa? Apa vaksin lain? Apa lagi? AstraZeneca. AstraZeneca. Dia macam mana, Eli? Gitu ke? Bolehlah. Bolehlah. Okey, contoh. Okey, AstraZeneca. Gitu, saya masuk tulisan dulu ni. Ni paparan, ni macam kertas putih. Saya letak tulisan dulu. Tapi saya kata, tak cantik lah, saya nak buat border. Okey, bila saya buat border, saya ambil bentuk. Saya nak ambil bentuk, saya nak buat border kat sini. Okey, dia akan bertindak. Nampak tak? Sebab kita buat tulisan dulu. Habis macam mana? Gunakan 3 dot. Okey, guna 3 dot, order, send to back. Paling belakang. Dia pun duduk belakang. Senang kan? Simple je. Tadi boleh terus sebab kita letak bentuk dulu. Kalau kita buat tulisan dulu, dia akan ada di belakang tapi masih boleh adjust. Lepas tu nak sembunyi, nak main-main dengan student. Boleh. Cikgu buat macam tu. Kita buat teka-teki dengan student. Okey, cuba teka. Apakah jenis vaksin yang ada lagi? Budak pun teka. Salah. Sebenarnya vaksin dia ialah pejam mata, tengok. Silap. Kena forward, sorry. Okey, pejam mata, tengok. Okay. Kita tekan. Sekarang saya tekan bentuk. Okey, pelajar cuba teka apa ni. Budak pun teka macam-macam. Okey, sekarang tengok. Inilah jawapan dia. Macam tu lah. Cikgu pun bermain-mainlah dengan student. Okey, contoh kita buat sini fasa 1 ke. Letak kat situ, tapi kita nak main teka-teki dengan student, kita letak dia kat belakang. Dia pun ada kat belakang. Nampak macam tak ada apa-apa. Okey pelajar, cuba teka bentuk 3 segi ni apa sebenarnya? Budak pun teka macam-macam. Kita dah fasa berapa? Teka macam-macam. So apa nak buat? Klik dekat sini. Okey, sekarang sebenarnya kita dah berada di fasa order. Sekarang cikgu kena faham, kita klik ni, ini adalah bentuk. Bentuk ni kita nak letak kat depan ke belakang? Bila nak tunjuk jawapan, bentuk ni mesti ada di belakang. Send to back. Dia pun keluar. To back dah ni. To back jawapan je. Okey. Nampak tak? Okey, apa pun bergantung pada kreativiti cikgu. Contoh kalau kita kat sekolah lah, cikgu pandai melukis, papan putih dia cantik je. Tapi kalau cikgu tak ada melukis, keluarlah orang lidi ke apa. Tapi konsep dia kita masih mengajar. Terpulang kepada cikgu. Alright, seterusnya, apa function yang terakhir? Function yang terakhir ialah laser. Okey, jadi contoh cikgu dah buat dah slide cikgu ni, dah mengajar, dah nak mengajar dah. Okey, ambil contoh. Okey. Okey kat sini. Okey murid-murid, sekarang
kamu kena faham, kita dekat Malaysia kita mempunyai beberapa fasa. Okey, laser ni nak highlight. Dia bukan whiteboard, dia bukan ni. Dia akan pusingnya supaya mata student fokus. Laser ambil kat sini. Laser bawah sekali. Okey, fasa 2. Sekarang negeri mana yang berada di fasa 3? Kelantan. Okey, cuba tulis Kelantan. Student pun dia akan guna sticky note. Ini saya akan demo dengan student saya. Okey, supaya lebih nampak. Contohlah macam tu. Dan kita pun kliklah laser. Okey, bila kita mengajar kita kliklah laser. Okey, pelajar, okey, kamu kena tahu ini apa. Ni. Tengok tak ni? Okey, cuba perhatikan yang cikgu bulat ni. Okey, ni bentuk apa? Okey, sekarang gunakan laser tu. Gunakan laser, maka murid pun akan berkomunikasi. Dan Jamboard ni saya suka, dia memberi kelebihan kepada pelajar yang kurang aktif, yang pemalu, yang introvert untuk bersama-sama. Bersama-sama memberi input supaya PDPR kita berjaya lah. Alright. Dan seterusnya dia pun boleh pergi. Okey. Sampai situ ada soalan tak? Sementara tu saya nak panggil student dulu. Okey, ada soalan tak? Sebab dia simple je, boleh. Okey. Dr. Sal, Ya. tadi ada seorang cikgu tanya bagaimana Jamboard boleh menjadi interaktif. Dan saya rasa cikgu Dr. Sal akan demo sekejap lagi kan? Okey, saya akan demo bagaimana Jamboard ni akan jadi interaktif. Okey, bagus soalan tu. Dia sebenarnya macam kalau contoh saya ajar tadi, dia tak akan jadi interaktif sebab kita seorang-seorang. Apa maksud interaktif? Kita kena bercakap dengan orang. Okey, bila kita bercakap dengan orang, orang akan bagi input. Kalau student akan bagi input, maka di situlah akan jadi interaktif. Okey, sekarang okey. Ada beberapa. Alright, tak. Dan saya minta cikgu juga ada bersama saya. Saya ada satu Jamboard, saya buat, saya minta cikgu-cikgu masuk. Okey, kalau cikgu guna handphone, cikgu tak boleh okey macam ni. Kalau student guna handphone, dia perlu download dulu apps Jamboard. Baru dia boleh masuk. Tapi kalau dia guna laptop, dia boleh terus masuk. Okey. Saya bagi link Jamboard Okey, boleh masuk link Jamboard tu. Ni untuk kita demo. Demo Jamboard. Supaya kita nampak bagaimana interaktifnya Jamboard. Alright, sekarang saya akan share screen lagi sekali. Okey. Okey, ini adalah screen Jamboard saya. Yang saya dah buat lah. Saya buat awal takut masa tadi. Okey, dah ada yang conteng dah. Okey, bagus. Okey. Okey, dah ada 21 orang masuk. Saya harap semua dapat tengok skrin Okey. Dia dah pandai padam. Okey, cikgu tengok. Okey, sebelum tu kena dengar arahan. Okey, saya anggapkan kalau cikgu masuk pun cikgu jadi student saya. Cikgu dengar arahan saya. Bila saya kata berhenti, bila kata buat. Jadi saya amat mengharapkan cikgu masuk sekali dalam Jamboard ni supaya cikgu dapat merasai sebagai student. Kalau cikgu guna handphone, rasa susah nak type ke, senang nak type ke, itulah yang akan dialami oleh student kita. Okey, sebelum tu hari ni saya terus buat kelas tambahan untuk kelas tingkatan 3 saya. Okey, jadi tadi yang kita buat tadi saya dah buat awal. Oh, sebelum tu. Okey, sorry. Yang paling penting cikgu. Okey, ni yang kita buat tadi. Saya paling penting macam mana nak bagi link tu dekat student. Okey, cikgu perhatikan dekat atas. Ada share. Okey, cikgu tengok dekat skrin saya saya masih berada di yang kita test tadi COVID-19. Share. Okey, bila kita share kat sini, yang get link ni, yang ni paling penting. Kalau restricted, dia tak boleh, student tu dia tak boleh buat apa. So, kena klik dekat restricted tadi, ambil anyone with the link. So, siapa saja dengan link,
Jangan buat dia sebagai viewer sebab kita nak buat pembelajaran aktif, dia mesti jadi editor. Oh, nanti kacau lah Jamboard saya. Memang dia akan kacau. Tujuan kita buat, kita guna Jamboard supaya kita kacau sama-sama. Barulah happening PDPR kita. Kalau kita shot sendiri, jangan mengharapkan slide yang cantik. Kalau slide cantik tu cikgu je yang bercakap, kita shot sendiri. Jadi biar dia kacau, dia bergerak sama-sama, dia kacau, dia hilang, dia delete, tak apa. Sebab tu jangan gunakan Jamboard ni sebagai bahan presentation semata-mata. Kalau cikgu nak buat sebagai bahan presentation semata-mata, buat student sebagai viewer. Tapi sekarang kita nak collab dengan student, kita nak aktif dengan student, buat dia sebagai editor. Ni paling penting cikgu. Kemudian copy link. Okey, bila copy link, cikgu bagilah link tu pada student. Nak bagi kod mana, bagilah dalam cikgu punya Telegram ke, dalam WhatsApp, apa-apa pelantar kita communicate dengan student. Alright, macam saya sekarang, saya bagi link ni dekat cikgu. Okey, dah ramai masuk. Dah ada yang ubah. Okey. Alright, okay, sekarang cikgu, kita berada di paparan ni. Cikgu perhatikan, sambil cikgu main-main tu ataupun mungkin student saya, tengok dekat atas, tadi dia berkunci, sekarang dia dah public. Cikgu klik kat sini. Kalau ada something wrong, student complain, tak boleh tekan, tak boleh masuk, sebenarnya cikgu belum public. Okay, bila dah public kat sini, okay, yang kedua dia dah start ada ikon-ikon haiwan ini. Ikon haiwan inilah bilangan student kita. Dia ada beaver, dia ada bat, dia guna konsep dia adalah konsep haiwan. Tengok contoh ni 41. Maksudnya ni 41, 46 orang. Cikgu boleh tengok student cikgu dah berapa orang masuk. Tengok dia dah start kacau. Dia memang akan kacau. Okey, jangan usik apa-apa. Ustazah punya ni jangan usik apa-apa. Alright. Tak apa. Okey, jangan usik apa-apa, tak payah besarkan. Okey, Ustazah nampak kamu, Ustazah nampak krokodil, alright. So bila dia mengusik tu, jangan gerak. Ada dah tu yang nakal. Cikgu kot ni. sorry. Alright, okay. So bila Ustazah kata respon, kamu respon. Macam itulah kamu dengan cikgu-cikgu dengan student. Okay, sekarang pelajar, Assalamualaikum, dah makan tengah hari ke? Okay, sekarang komunikasi Ustazah dengan kamu hendaklah menggunakan sticky note saja. Ustazah tak nak kamu gunakan yang lain. Alright, sekarang menggunakan sticky note. Okay, dah makan tengah hari ke semua? Okay, cuba respon sikit. Ustazah nak tengok. Okay. Cikgu-cikgu tengok Okay, dia akan respon. Okey, maka di sinilah ada unsur komunikasi. Ni baru kita nak starter lah dengan student. Okey, dah ada yang saya dah makan. Wah, makan KFC. Hebat makan KFC dah. Sudah makan nasi ayam. Okey, bagus. Okey, ni adalah paparan yang pertama. Cikgu tengok 1/10. Sekarang kita pergi kepada paparan kedua. Oh, makan spaghetti. Tengah hari makan spaghetti. Western dah. Alright, sekarang okey pelajar stop. Bila Ustazah kata stop, kamu stop. Tengok dah ada orang akan hilangkan. Bila ada orang hilangkan, kita buat je macam tu. Dia akan datang balik. Oh tak ada. Oh tu memang dahsyat tu orang hilangkan dah. Okey tak apa. Kemudian kita akan pergi kepada yang kedua. Okey, apa khabar semua nak didik Ustazah hari ni? Okey, respon sikit. Okey, bila bercakap dengan Ustazah kita cuma akan guna sticky note saja. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? Okey, risau sedikit. Okey, kenapa risau? Yang jawab risau tu cuba bagi ni. Kenapa risau? Okey, Ustazah sihat ke? Ustazah sihat, alhamdulillah. Mengantuk, penat. Betul lah, penat. Okey, so kita dah nampak. Okey, cuma cikgu-cikgu tengok kita tak tahu jawapan ni daripada student yang mana. Okay, walaupun dia login, kita tak boleh nampak. Itu adalah satu kekurangan Jamboard. Tapi cikgu kena pandai-pandai, maksudnya dekat jawapan student, suruh dia tulis nama. Macam sekarang saya tak bagi lagi tulis nama. Sebab kadang-kadang bila kita suruh tulis nama, dia tak nak respon. So biar je dia umum macam tu. Kita tak tahu siapa yang jawab, tak apa. Alright, sihat Ustazah, sihat, penat. Kerja belum habis, sekolah dah nak naik. Dah takut lah tu. Homework tak siap. Alright, okey. Jadi, sekarang kita dah push kedua kan cikgu. Sekarang kita pergi yang ketiga.
Okey, ni saya guna ikon. Okey, yang ni jangan usik apa-apa. Student jangan usik apa-apa. Okey, saya akan ajar cara saya buat yang ni. Okey, okey. Lagi satu, ni adalah saya nak buat macam pembahagian kumpulan. Okey, sekarang saya dah buat kan. Cikgu boleh delete automatik dengan menggunakan cara clear frame. Klik je clear frame, automatik hilang. Okey, tadi saya ambil kat mana? Saya ambil dalam Google Image Search. Saya ambil ikon. Tak, bukan ikon. Sorry, emoji. Okey. Ambil lah emoji. Okey, klik. Insert. Okey, lepas ni kita tengok. Okey. Satu. Tadi saya dah buat tapi saja nak tunjuk lagi sekali. Okey, klik. Insert. Okey, ni saya nak ajar cikgu. Macam mana kita nak kreatif dengan kita punya emoji. Okey. Alright. Pilihlah mana-mana ikut kesesuaian. Okey, sekarang kita tengok emoji kita masukkan. Apa peranan emoji ni? Kita boleh masuk pelbagai kat sini. Okey, kemudian saya buat divider. Kenapa saya buat divider? Ada sebab. Okey. Buat divider, ambil je bentuk. Okey, anggaran lah. Buat kecil. Kemudian saya just copy and paste. Ctrl C, Ctrl V dan dia akan bergerak. Okey pelajar. Okey. Sekarang Ustazah nak kamu masukkan nama kamu dalam emoji yang kamu rasa, apa perasaan yang kamu rasa sekarang. Kamu rasa apa? Cuba masukkan nama. Ustazah nak tahulah apa perasaan petang ni. Masukkan nama ikut kolom dan kecilkan sikit. Warna tu masuk je. Sebab ni masuk. Okay, kecilkan sikit. Okey, sambil tu cikgu pun pasang lagu. Or a tough one. Kita bagi masa dekat dia. Dia masuk. Tak apa, yang guna pensel tu jangan usik apa-apa. Ustazah akan bantu anda. Aku harus gimana pada cintaku. Bisakah aku jadi langit, biar ku lindungi mendung, tak ku biarkan duka berkawan denganmu. Biarkan hatiku bertudung menutupi kenyataanku, menangis sekaligus tersenyum pada takdirku. Okey, dalam kiraan 5 saya minta semua berhenti. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okey pelajar berhenti. Okey, tak payah susun apa-apa. Ustazah boleh faham. Okey, ada beberapa orang student Ustazah sekarang tengah sedih. Okey, Bedah, Aizah, Zeti, Fatin, Shelly. Sedih tu kena bagi tahu Ustazah. Kenapa sedih tu? Okey, yang gembira ada ramai. Auni, Syamimi, Aisyah, Ain, Hanini, student ni dia suka cikgu kan kalau kita sebut nama dia. Sebab tu awal tadi jangan jangan minta nama lagi. Sebab ada certain benda kita boleh minta nama student, ada certain benda jangan minta. Sebab ada setengah student dia tak selesa untuk menceritakan apa-apa apabila orang tahu nama dia. Jadi biar je, biar open. Lepas tu ada certain part kita minta nama dia. Syazwana, Husna, Anis, Nabila, Yatisha, Muslida. Muslida cikgu saya rasa. Tak ada student saya nama Muslida. Okay, terima kasih cikgu join.
Okey, ni malu-malu ni, senyum-senyum malu. Zulfa Aini Adila Fatin, Fasih. Fasih mungkin cikgu juga. Kristina Amalin, Iman Julia, Sharifah Finda, Ain Aisyah Sufiah Comel. Aisyah itu tu. Aisyah Sufiah. Alright. Okey, jadi Ustazah tahu kebanyakannya gembira, yang sedih tu ada sebab lah tu. Sedih tak siap homework ke, sedih nak kena masuk asrama. Okey cikgu. Kemudian kita pergi next slide. Okey, ni kita dah nak masuk tajuk. Okey pelajar, hari ni Ustazah akan mengajar tentang tajuk hadis. Okey, menghindari sifat negatif. Okey, lepas tu kita ambil lah hadis ni. Okey, macam mana saya ambil hadis ni cikgu? Okey, saya delete dulu Saya delete hadis. Okey, saya ambil hadis ni daripada buku teks. Okey, jap. Okey, ni buku teks. Okey, ni ialah buku teks. Cikgu boleh ambil je kat mana-mana nanti. Okey, sekejap saya ajar cara nak screenshot. Tapi saya tak sure, mungkin lain komputer, lain dia punya function dia. Lain dia punya arahan dia. Kalau ambil daripada buku teks, kita boleh ambil. Sekejap. Hadis. Pelajaran berapa dah tadi? Saya bagi tahu. 9 dia. 10. Okey, hindari sifat negatif. Okey, ini adalah buku teks PDF tu kan? Okey, kalau guna guna laptop boleh buat print screen. Okey, contoh kalau saya akan buat macam ni. Okey. Ni saya pakai MacBook cikgu. Kita boleh print screen dia macam ni. Alright. Dan dia akan berada di sini. Okey, bila dia berada kat situ, cikgu guna laptop biasa pun boleh sebenarnya. Okey, kita dah print screen hadis tu, kemudian kita masukkan, ambil upload. Ingat, tadi bila kita print screen, benda tu ada dalam komputer kita. Sekarang macam mana nak ambil daripada komputer, browse, ambil, dia akan berada di mana? Oh yes, kat sini. Okey, ambil. Kemudian tunggu dia tengah upload. Okey, dia insert. Dia dah masuk. So cikgu boleh ambil je daripada buku teks. Dr. Sal, ada yang tanya, boleh tak copy paste terus daripada buku teks? Kalau gambar, kita tak boleh nak copy. Contoh sekarang saya right click. Dia tak boleh. Dia tak ada, dia bukan Word. Ataupun kita nak, kalau dia dari, kalau maksudnya kita nak copy wording dia ke? Okey. Okey, saya cuba Okey, sekarang saya highlight perkataan ni. Right click, saya copy, saya test, saya paste. Bila saya paste, okey tengok dia tak ada function paste. Kalau kita ambil daripada tempat lain, dia tak ada function untuk kita paste. Jadi sebab ini adalah PDF, jadi kita kena print screen dulu. Okey. Alright. Jadi tak boleh. Copy paste tadi tak boleh. Okey, bila dah masuk, saya pun akan ajarlah student. Sambil tu dia akan ada student yang nakal-nakal sikit yang duduk kat tengah ni. Student jangan usik apa-apa skrin tu, jangan bergerak. Okey, kita tengok tajuk hadis ni adalah riwayat Bukhari. Allahumma inni ni sebenarnya doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil qabr. Okey pelajar, tengok, bagi perhatian. Okey, ada beberapa, ini adalah sifat negatif yang Nabi tak bagi kita buat. Yang Nabi suruh kita doa supaya kita terhindar daripada sifat ni. Okey, sekarang kita tengok Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Saya dah prepare siap-siap nombor atas. Sebab saya nak senang. Okey. Gimana nombor tadi? Sekejap Okey, faham. Dia ke belakang. Okey, sekarang kan tengok tak? Nampak tak? Dia pergi ke belakang. Saya nak suruh dia berada di hadapan. Okey, saya klik lagi sekali, klik butang 3, order bring to front, letak kat depan. Okey, sifat yang pertama ialah al-ajzi. Apa maksud al-ajzi pelajar? Cuba respon sikit. Al-ajzi, lemah ke malas? Aiza? Lemah, pandai dia bulat. Okey, lemah, bagus. Okey, wal kasali. Sekarang kita pergi wal kasali pun sama aja. Tak tahu boleh ke tak? Yes, tak boleh. Dia akan hilang. Kenapa hilang? Saya datang yang terakhir. Bring to front dulu. Okey, nombor 2 wal kasali, malas, bagus. Tengok. Tengok bagaimana dia tengok. Nampak tak cikgu-cikgu?
Bagaimana dia guna apa ada kat tangan dia. Sebab tu kadang-kadang student ni dia malas nak bercakap. Jadi bila guna benda ni, tengok dia mulalah tu. Tapi kita tahu, kita suka bila dia kacau. Cikgu jangan marah bila dia kacau. Sebab dia tengah berkomunikasi dengan cara dia. Alright. Okay, yang ketiga ada lagi sifat negatif. Okay, yang ketiga waljubni. Apa maksud waljubni? Pelajar. Kita gerakkan waljubni. Waljubni pengecut. Okey, dia dah pergi kepada pengecut. Nak besarkan pun boleh. Dan seterusnya. Maksud waljubni pengecut, wal harami, kita kena letak dia dulu kat depan supaya dia tak bertindan. Wal harami. Apa maksud al harami? Dah berhenti dah pengecut. Pengecut tadi waljubni. Oh, nyanyuk. Cikgu saya nak tanya, student ni dia buat bulat ni tanpa meninggalkan bekas, dia guna apa? Dia guna pen ke dia guna laser? Kita belajar tadi. Cuba cikgu respon sikit. Cikgu. Kawan-kawan saya, bukan student saya. Kawan-kawan saya. Ada yang respon di chat. Dia tulis apa Laser. Okay. Laser. Yes. Kalau guna laser maksudnya cikgu dah faham. Nampak tak? Bila kita guna laser dia tak berbekas. So itulah function dia. Dah pandai buat love dah. Okey, wa a'udzubika min fitnatil mahya. Kita buat ke depan. Okey, fitnah mahya wal mamati. Apa maksud? Fitnah kehidupan dan kematian. Okey, kita gerak. Tarik letak kat sini. Biar dia usik. Dia tengah belajar lah tu. Alright. Kemudian yang keenam, wa a'udzubika, Nabi ajar kita doa yang terakhir. Nabi kata doa wa a'udzubika min azabil qabri. Apa maksud azabil qabri? Minta jauh daripada apa? Daripada apa? Azab kubur. Okey, bagus pelajar. Okey. Jadi maksudnya sekarang ada berapa? Ada 6 sifat negatif yang kita perlu hindari berdasarkan hadis. Okey, dia dah pergi dah. Alright, so beginilah cara kita komunikasi. Tapi belum lagi ada unsur kolak kat sini. Kita baru suruh student ni dia aktif dengan kita. Alright, okay, sekarang pelajar, cuba setiap orang tulis. Tadi kita dah tengok ada beberapa, cuba tulis sikit apa sifat negatif yang dinyatakan dalam hadis. Okay, guna sticky notes. Okay, cuba respon. Okay, masa dia respon ni, belanjalah lagu. Duka berkawan denganmu. Masa tu dia akan penuh. Yang ni saya panggil big data. Big data ni dia akan menyumbang data. Mau prepare sikit. Dengan kiraan 5, saya minta pelajar berhenti. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okey, stop. Jangan ada usik apa-apa. Dah, stop. Jadi, bila kita guna Jamboard, salah satu kontra dia adalah akan dikacau lah. Sebab tu penting kepada cikgu untuk buat peraturan. Buatlah peraturan kiraan nombor ke ataupun bagilah warning apa-apa. Kalau lama dia guna, dia akan faham kita punya rules. Apa rules dalam kelas kita. Okey, so masa ni, okey, apa kita nak buat? Masa ni lah kita akan guna pen. Kita boleh tanda. Okey, ambil pen merah. Okey, sifat negatif lemah. Okey, bagus. Siapa jawab lemah ni? Okey, patut tadi saya tertinggal satu. Siapa yang jawab tu tulis nama kat bawah. Okey, contoh Aiza jawab lemah. Okey, bagus Aiza, malas. Okey, betul Zeti. Findan jawab pengecut. Bagus, malas, betul, nyanyuk, betul. Okey, masa ni lah cikgu pun guna tanda. Dan seterusnya. Saya tak tanda satu-satu lah. Okey, jadi Ustazah nampak kamu dah tahu apa sifat negatif yang dinyatakan dalam hadis. Sekarang kita akan pergi kepada aktiviti kumpulan. Alright. Okey, kita akan pergi aktiviti kumpulan. Aktiviti kumpulan bergantung kepada cikgu. Tapi antara yang saya biasa buat,
Cikgu Laili ada nak tanya soalan ke? Ada raise hand. Boleh interrupt je. Okey. Alright, tak apa. Saya teruskan dulu. Okey, antara yang saya suka buat student ni dia jadi apa dia jom aktiviti apa nama kita hari tu? Arkitek hebat. Okey, anda arkitek hebat. Okey, bagaimana kita gunakan bentuk-bentuk ni? Saya ajar pendidikan Islam, tapi macam mana saya nak merentas kurikulum supaya dia mahir dengan bentuk ni dan dia boleh mencipta satu seni bina. Tu saya buatlah aktiviti anda arkitek hebat dan warna ni pun dia akan seronoklah bermain dengan warna. Okey pelajar, ingat tak tadi Ustazah dah letak, okey ni adalah function yang tadi. Okey, Ustazah tengok kamu berada di emosi yang pelbagai. Alright. Dan Cikgu Laili ada reason lagi sekali. Boleh je, tanya je. Tak ada masalah. Terap terus. Okey. Kumpulan ini adalah kumpulan satu. Okey. Kita letak je. Okey. Kumpulan dua. Kumpulan tiga. Tukar sikit. Alright. Sebab tu mungkin awal tadi kalau cikgu nak lebih organize, terus bagi arahan. Dekat satu emoji ni tak boleh lebih 4 orang, tak boleh lebih 5 orang. So pandai-pandailah dia akan bergerak. Okey, sekarang pelajar tengok ni adalah kumpulan kamu. Okey. Kenapa kita tak nak buang masa? Tak nak buang masa membentuk kumpulan lain. Okey. Kumpulan 1 Fatin, Zeti, Aiza. Kumpulan 2 Syamimi and the gang. Kumpulan 3 Bedah, Fatin, Yusrina and the gang. Okey, ni adalah kumpulan kamu, jangan usik kumpulan lain punya. Alright. Okey, kumpulan 1. Ini ialah kumpulan 1. Tengok pelajar 7/12. Ini adalah kamu punya tugasan. Ustazah nak, okey, tugasan yang kita perlu buat, Ustazah nak kamu membentuk bangunan menggunakan bentuk-bentuk yang Ustazah bagi. Jangan tambah bangunan, buat bangunan dalam tempoh masa yang Ustazah bagi. Dan masukkan sifat negatif yang disebutkan dalam hadis. Okey, ni adalah kumpulan 1, 6. Kumpulan 2, slide 7. Kumpulan 3, slide 8. Dalam kiraan jam Ustazah 42 minit, Ustazah bagi masa kamu 5 minit untuk kamu menyelesaikan tugasan ini. Okey, boleh bermula sekarang. Okey, so dia akan buat. Cikgu, kita pun bagilah. Kita boleh display lah. Okay. 6. Ada 3 kumpulan. Kita buat bangunan ya. Kita tengok dia dah ni. Saksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta tetapkan pilihan sebagai teman. Okey, masa ada lagi 2 minit.
Bangunan, bentuk bangunan. Bentukkan bangunan. Nampak tak? Pelajar ni kebanyakan dia akan berkomunikasi dengan guna sticky note atau dia tulis. Betul tak? Ini yang kita nak. Di sini yang unsur kolaborasi. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Dia akan berkomunikasi. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam Okey, Ustazah nampak masa dah nak tamat tapi pelajar belum habis lagi. Okey, Ustazah bagi extra masa lagi 2 minit. Kan disiapkan. Okey. Kita bagi masa extra masa lagi 2 minit. Okey. Istiqomah cinta memanggilku memohon petunjukmu satu nama teman setia naluriku berkata di penantianmu wahai rasa teguh satu pilihan pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istiqoroh cinta memanggilku memohon petunjukmu satu nama teman setia naluriku berkata di penantianmu wahai rasa teguh satu pilihan pemenuh separuh Dalam surah Al-5 dalam kitab Al-Qur'an 4 3 2 di istiqoroh cinta. 1. Okey. Okey, dah stop. Berhenti. Okey, kita tengok Okey, kita pergi ada kumpulan 1. Kumpulan 1 ni kumpulan Aiza Zeti tadi. Okey. Nampak apabila ahli kumpulan dia tak ramai, jadi dia boleh buat dengan sangat baik siap dengan lukisan. Okey, cuma ada bentuk yang tak habis kat sini. Okey, keseluruhannya sangat bagus. Okey, kita rangsanglah student-student tengah dengar. Dan ada bentuk. Okey, so kita pun tandalah. Okey, bentuk sangat bagus. Pelajar dah guna, ada 3 segitiga. Ada bentuk 4 segi macam ni, 4 segi, ada bentuk ni. Alright, nak cakap. Okey, untuk jawapan. Okey, malas, betul. Lemah, betul. Pengecut, betul. Nyanyuk, betul. Okay. Ada 4, tapi ada lagi 2 sifat. Okey, yes, betul. Ada 4 sifat negatif. Tapi ada lagi 2 tu, itu adalah doa. Okey, kita pergi kepada kumpulan kedua. Okey, kumpulan 2 nampaknya bentuknya tak menjadi. Jadi Ustazah nampak tadi mungkin kamu kalut tengah. Tak ada orang buat decision yang tepat. Jadi lepas ni Ustazah minta pelajar apabila buat aktiviti kumpulan, pastikan ada agihan tugas. Baru kamu tak kalut. Kamu agihkan mungkin hanya ada 3 orang untuk desain bentuk. Yang lain akan buat isi. Jadi untuk buat isi boleh masukkan saja kat sini. Okey. Jadi fitnah, nyanyuk, malas. Okey, fitnah ini masuk dalam doa. Okey. Jadi bentuk tak menjadi. Nak lagi cantik kalau kita boleh bagi markah lah. Okey, kumpulan ni terus dia bagi bintang. Ustazah bagi 2 bintang. Ini contoh Okey, kumpulan ni sebab bentuk tak tepat, belum menjadi lagi. Jadi Ustazah bagi kamu 1 bintang. Okey, yang terakhir Ustazah nampak kumpulan ini. Jadi bentuk bangunannya kumpulan 3. Okey, ada bentuk segitiga, ada 4 segi, ada bentuk 4 segi macam ni. Okey, semua bentuk kamu gunakan dan kamu
tambah pula bentuk ni. Okey, ni adalah kreativiti yang sangat baik pelajar. Dan tangga pun kamu boleh buat sama. Yes, love. Pelajar buat love, kita buat love kat situ. Alright, so jawapan kamu dengki, iri hati, nyanyuk, pengecut, malas, lemah, fitnah kehidupan dan kematian. Okey, tahniah kepada kumpulan 3. Satu tugasan yang sangat baik Ustazah bagi kamu 3 bintang. Okey, tahniah pelajar. Okey, jadi seterusnya, okey, kita dah berada di akhir kelas. Jadi Ustazah minta kamu, okey, cuba tulis sikit apa perasaan kamu belajar hari ini. Okey, cuba tulis menggunakan sticky notes. Okey cikgu, setiap kali kalau lepas kelas, sebaiknya kita buat refleksi melalui perasaan. Terutamanya kalau anak-anak sekolah rendah, dia akan ada banyak perasaan yang dia nak share dengan kita. Okey, perasaan ini pelajar, jangan perasaan tak semestinya perasaan positif. Kamu boleh juga bagi tahu perasaan yang tak elok yang kamu rasa sekarang. Mungkin masa belajar ni kamu rasa mengantuk, kamu rasa tak seronok ke, tak apa. Ustazah terima sahaja. Apa sahaja perasaan kamu. Okey, tulis apa perasaan bagi kita belajar. Alright. Okey, tulis perasaan. Apa rasa kamu? Dia pun akan tulis lah. Dia akan tulis. Duk risau homework. Okay. Dengan kiraan 5 Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. Okay, Ustazah nampak keseluruhannya gembira, happy. So kita baca sikit-sikit lah. Tak mengantuk. Okay, ada lapar dan haus. Boleh pergi makan tak dulu? Sabar, kejap lagi. Nak dah habis dah. I'm so happy. Okay, Ustazah macam mana nak insert bentuk tadi? Insert bentuk, ambil je dekat sini. Bentuk bar. Ambil je bar. Insert je atas. Boleh jadi bentuk. Nak buat bentuk apa? Terus jajar. Kemudian delete. Okay. Sangat-sangat happy, release stress. Love bedah. Bedah ke bedah? Bedah. Ustazah hebat. Mata tak mengantuk. Mula-mula, okey tadi, okey tengok yang ni. Kita tak dapat bacakan dia bertindan, kita klik. Kita klik. Mula-mula start tadi rasa mengantuk sikit, tapi lepas main Jamboard jadi segar serta-merta. Yang ni kita nak. Tapi kita janganlah mengharap yang positif saja. Kita terima je apa yang negatif pun kita terima. Macam ni, yang ni. Okey, saya suka yang ni. Yang lain pun suka, yang ni bagus. Kamu jujur tentang homework, betul. Sebab dah nak buka sekolah, dia dah takut dah cikgu akan kejar dia. Alright, okay pelajar bagus. Thanks for sharing, yes. Love. Kita buatlah, bagi respon kat dia. Dan, dah habis. Slide Ustazah ada orang tambah ni sebenarnya. Dia tambah, okay. Okey, bila kita dah tahu apa refleksi dia, so kita dah nampak overall pelajar faham. Kalau nak lagi refleksi, boleh tulis okey, apa yang kita belajar hari ni pelajar. Okey, suruh dia buat brainstorming terakhir. Apa kamu faham tentang nyanyi? Okey, saya cubalah satu. Okey, apa kamu faham tentang nyanyi? Okey, tadi ada dalam perkataan tadi tentang nyanyi. Apa kamu faham tentang nyanyi? Tanpa tengok buku lah pelajar. Okey, cuba bagi respon sikit. Ini lepas kita belajar, kita nak tengok refleksi apa yang dia faham ke dia tak faham. Okey pelajar, cuba bagi respon sikit. Apa kamu faham tentang nyanyi? Okey. Yang ni adalah satu contoh komunikasi kita dengan student. So sebenarnya kalau kita tak prepare on the spot pun tak apa, Jamboard ni kita boleh tak prepare awal pun tak apa. At least kita dah tahu dah. Objektif pembelajaran kita apa, kita masukkan. Dan Jamboard ni sangat bagus kalau cikgu buat flip learning. Cikgu suruh pelajar baca dulu. Contoh kita kata, okey esok Ustazah akan ajar kamu bab 9. Tajuk ni Ustazah nak kamu baca dan akan ada aktiviti kumpulan. Okey, akan ada pemenang. So dia akan excited baca. Dan bila kita buat aktiviti ni buat on the spot macam ni lah. Okey bagus pelajar, okey boleh berhenti.
Okey, kita tengok. Apa kamu faham tentang nyanyuk? Ingat-ingat lupa, betul. Lupa dan terus lupa. Mudah lupa macam perangai kanak-kanak, betul. Perangai keanak-anakan Alzheimer, bagus. Siapa jawab Alzheimer ni? Cuba tulis nama sikit, saya nak tahu. Kamu boleh kait dengan penyakit sains ni. Selalu lupa, penyakit lupa. Yes, dia sejenis penyakit nyanyuk ni. Lupa. Sifat negatif penyakit lupa. Oh, Bedah yang jawab. Siapa Bedah tu? Tak ingat, lupa ingatan. Selalu lupa. Okey, betul. Secara keseluruhannya nyanyuk ni lupalah. Ada tak budak-budak yang ada nyanyuk? Budak-budak kecil ada nyanyuk? Ada? Ada juga. Okey, jadi secara keseluruhannya Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang join kelas Ustazah hari ini. Okey, ada kod. Yang join kelas Ustazah hari ini, jadi Ustazah minta kamu buat latihan. Okey, latihan yang Ustazah nak kamu buat. Okey, masa ni kan, kalau cikgu nak ambil daripada buku teks pun boleh. Untuk on the spot je ambil. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 73. Tengok macam mana saya buat on the spot. Buat muka surat 73, buat penilaian. Okey, Ustazah minta kamu buat tajuk. Okey, ambil browse, upload, browse. Pergi balik kepada screenshot tadi. Hilang. Ada masa dia tadi. Sekejap. Okay, ataupun suruh je pelajar refer buku teks. Kalau kita nak lagi faham, dia ni, dia buat. Sekejap dia tengah masuk. Okay, Ustazah nak kamu buat latihan muka surat. Okay, muka surat 74. Okay, semua buat latihan muka surat 74. Ni betul pelajar, bukan demo ni. Ni yang betul-betul ni. Yang risau homework tadi. Ni bukan demo ni. Ustazah nak suruh kamu buat ni. Nombor 1 tu tak payah. Baca hadis dalam hadapan guru tak payah. Okey, start nombor 2. Okey, pelajar tu buat nanti. Lusa kelas hari kami kita bincang. Nombor 2 dan nombor 3. Okey. Jadi terus buat nombor 2 dan nombor 3. Buat dalam buku latihan. Kemudian boleh hantar. Kita akan bincang kelas hari kami. Jadi setakat itu saja pelajar. Kelas kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih atas kerjasama yang cukup baik daripada pelajar. Okey, pelajar boleh exit Jamboard dan juga boleh exit Zoom. Terima kasih. Siapa nak makan tu boleh pergi makan. Okey, so kita pun pangkah. Habis dah lah. Pangkah. Okey, bila kita pangkah, dah tak ada dah kat situ. Okey, sekarang kita nak cari balik Jamboard kita. Orang minta kita bukti. Orang minta bukti kita mengajar. Betul ke cikgu ni mengajar? Kalau tak nak masuk ikut tu, ambil, tadi saya rupanya saya masuk akaun ni. Sekejap. Okay, tekan butang 9 ni. Cikgu tekan butang ni, kemudian cari Jamboard. Okey, kat sini. Kalau orang nak bukti, apa bahan kita mengajar tadi? Yang ni. Inilah konten dia. So boleh bagi link ni dekat siapa-siapa lah yang nak tengok kita mengajar tu. Oh, saya Zalmimi. Kak Mimi. Okey, inilah bukti kita. So, tadi kita dah bagi pelajar, kita kunci balik. Cikgu tengok, saya nak kunci balik. Anyone on the internet can edit. Sekarang change, dia cuma boleh jadi viewer. So, dia dah tak boleh. Dia tak boleh koset dah. Inilah evidence nak buat PBD ke, nak tunjuk kat orang ke, kita mengajar ke tak mengajar. Sinilah. Dah ada. Okey, so jangan stres-stres, relax saja, gunakan teknologi dengan sebaiknya. Teknologi ini memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Saya ulang lagi sekali, nak ambil kat mana? Saya suka mula dengan drive dulu. Sebab saya nak dapatkan butang 3 ni. Okey, bila dapat 9 butang ni, klik je Jamboard. Okey. Bila klik Jamboard, semua Jamboard kita ada kat sini. Inilah papan putih kita. Kalau papan putih dalam kelas, padam hilang, nak ambil gambar satu hal. Jadi dalam PDPR cikgu gunalah Jamboard, dia adalah satu evidence yang cukup kukuh untuk membuktikan kita punya, inilah kita punya kelas. So, nak tengok kat mana? Tengok kat sini tarikh. Dah ada tarikh, dah ada bahan,
Ni yang tadi kita testing tadi COVID. Ni kalau orang tanya mana bahan saya present hari ni. Ni dah ada. Boleh saja klik je kat situ, boleh download as PDF. Bila download as PDF, okey saya ajar cikgu Bila download as PDF. Okey, kita dah siap dah, student buat tadi. Data dah ada. Data kita buat simple je. Kita buat board kita tu sikit je lah. Okey, tapi sekarang bagaimana bentuknya? Tadi kita dah download, dia akan duduk dekat tempat download. Cikgu cari. Ni downloads, ada ni. Alright. Buka. Inilah board kita tadi. Siapa yang masuk? Ni bukti yang dia kata dia tak masuk tu. Dia kata dia masuk tapi nama tak ada. Inilah bukti dia. Mana student buat? Inilah bukti-bukti dia. Semua dalam bentuk PDF. Nak print boleh, nak masuk dalam file boleh, nak simpan dalam ni pun boleh. Selagi cikgu tak delete, di situlah ada evidence dia. Jadi kita dah ngam 4.20. Saya rasa, saya harap cikgu faham Jamboard kita. Dia sebenarnya firstly cikgu kena set dia adalah satu apps yang sangat mudah, sangat mesra pengguna, dia tak berat dan dia boleh digunakan bila-bila masa sahaja. Jadi nak guna sebagai untuk presentation pun boleh. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita mendapat sesuatu. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Sebarang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Okey, Assalamualaikum. Okey, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Salbiah binti Muhammad Saleh, sahabat saya, atas perkongsian kuasa Jamboard sebentar saja tadi. Okey, saya rasa sebenarnya kami semua nak lagi tapi masa amat mencemburi kita dan perkongsian petang ni memang best sangat-sangat. Kita terus hands on, cikgu-cikgu terus absorb apa yang Dr. Salbiah ajar tadi. Okay, thank you so much Dr. Salbiah. Alright, bintang di timur cuaca baik, cahayanya sampai ke hutan seberang, mulut manis hatinya baik, itulah budi dikenang orang. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan buat Dr. Salbiah binti Muhammad Saleh atas kesudian bersama-sama dalam perkongsian kuasa Jamboard, Bengkel Pemerkasaan Teknologi Digital dalam PDPR from Zero to Hero. Okey, kita ada, okey. Kita harap, kita anggap dah bagi CJ Dr. Sal. Ya, okey. Okay, alright. Dengan itu, terima kasih sekali lagi Dr. Salbiah atas perkongsian tadi. Dengan berakhirnya, sebelum tu, ada tugasan ke Dr. Salbiah? Cikgu Adilah baru masukkan. Okey, untuk tugasan, saya minta cikgu-cikgu masukkan tugasan dalam Padlet. Tugasan tu cikgu cuba buat satu tajuk. Tajuk tu tajuk yang cikgu ajarlah. Tak kiralah kalau pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam. Kalau Maths, buat tajuk Maths. Buat satu Jamboard, tak semestinya konten ada. At least saya nak tengok cikgu dah pandai masukkan gambar, pandai masukkan teks, dah ada beberapa slide. Okey, boleh share link tu dalam Padlet yang dikongsikan. Okey, dah ada dah. Cikgu Adilah dah masukkan dah. Tu yang Padlet tu. Dan Padlet ni juga kita akan share dalam grup Telegram. Jadi saya harap cikgu terus praktikal lah. Ni saya habis awal ni saya bagi masa 5 minit untuk cikgu buat terus. Terus hands on supaya kita tak lupa. Dan terus masukkan. Okey. Okey, kepada peserta semua, diharap faham dengan tugasan yang diberikan oleh Dr. Salbiah tadi dan kita akan terus berkomunikasi di dalam grup Telegram nanti. Okey, dengan berakhirnya penyampaian CJ, berakhirnya perkongsian Jamboard tadi, maka Bengkel Pemerkasaan Teknologi Digital dalam PDPR from Zero to Hero akan ditangguhkan terlebih dahulu pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dengan kuasa Padlet. Okey. Umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke pulau.
Umpama memanjat dah sampai ke puncak, umpama Zoom dah sampai ke live meeting. Zoom meeting tempat bertemu giranya rasa para peserta. Live meeting tuan-puan membawa ilmu, binalah bahan bangunkan PDPR kita. PDPR Google Meet suatu hari sampai gelap terlupa makan. Saya menyusun 10 jari, salah silap harap maafkan. Sebelum titik bertemu noktah, saya bagi pihak majlis menyusun jarinan 10. Memohon beribu ampun dan kemaafan andai tersilap susun kata. Silap laku sepanjang kami mengendalikan bengkel pada petang ini. Dengan lafaz yang mulia, saya, Teacher Ellie mewakili seluruh jawatan kuasa bengkel pemerkasaan teknologi digital dalam PDPR mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita pada petang ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Peserta boleh unmute kalau nak say bye-bye ke kepada penceramah kita pada hari ini. Satu. Ya. Terima kasih doktor. Terima kasih.